أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita meneruskan lagi pengajian tafsir kita pada malam ini pada surah yang seterusnya, yaitu surah yang ke-103, yaitu suratul Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, suratul Asr adalah surah yang masyhur di kalangan kita dengan maksud Al-Asri, iaitu surah masa. Walaupun di sana ada penafsiran yang menyatakan wal asri maksudnya demi waktu asar, yang mana kita akan huraikan selepas daripada ini. Surah Al-Asri ini adalah di antara surah-surah yang lazim, yang mana diketahui secara umum di kalangan kita, surah yang sentiasa dibaca, surah yang sentiasa diamalkan di dalam kehidupan kita, dan di antara surah-surah yang penting yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan suratul Asr termasuk di dalam surah-surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah-surah Makkiyah adalah surah-surah yang berkait dengan akidah, berkait dengan keyakinan, kepercayaan kepada hari akhirat. Maka suratul Asr membicarakan berkenaan dengan masa dan keadaan manusia yang mana di dalam kerugian, kecuali beberapa golongan yang akan disebutkan nanti. Di dalam surah Al-Asr ini, mengikut huraian daripada tafsir Ibnu Katsir, menyatakan bahawa Al-Amr bin As pernah diutuskan untuk menemui Musailamatul Kazzab. Musailamah Al-Kazzab adalah salah seorang daripada nabi pendusta yang mengaku menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tuan-tuan, pendustaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam
telah ada sejak zaman Nabi lagi. Maknanya zaman Nabi ada dah orang yang mengaku jadi Nabi. Nah, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang terakhir diutuskan oleh Allah Ta'ala. Jadi disebut bahawa Al-Amr bin As pernah diutuskan menemui Musailamah Al-Kazzab. Dan peristiwa itu berlaku setelah mana kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya setelah Nabi telah dilantik menjadi rasul. Tetapi Al-Amr bin As pada masa itu belum memeluk agama Islam. Al-Amr bin As pada masa itu belum Islam lagi. Kemudian apabila sampai berjumpa dengan Musailamah Al-Kazzab, maka Musailamah pun bertanya kepada Al-Amr bin As, apa yang diturunkan kepada sahabat kamu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama ini. Al-Amr bin As adalah kita tahu min kibari sahabat yang besar. Tapi tuan-tuan, peristiwa ini berlaku sebelum Al-Amr bin As memeluk agama Islam. Jadi Al-Amr bin As menjawab bahawa telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu surah yang ringkas tetapi memberi pengertian yang sangat padat. Kemudian Musailamah pun tanya, surah apa itu? Tadi dia tanya, Musailamah tanya, apakah surah yang turun kepada Rasulullah? Al-Amr bin As kata surah yang ringkas tapi sangat padat. Musailamah tanya lagi, apakah surah itu? Maka Al-Amr bin As menjawab, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Iaitu surah Al-Asr inilah yang kita baca pada malam ini. Kemudian Musailamah apabila mendengar bahawa ayat Al-Quran ini, maka dia pun berfikir sejenak. Dia dengung sekejap, kemudian dia pun berkata bahawa telah diturunkan pula hal serupa pada aku. Musailamah kata, aku pun turun wahyu. Nampak? Ini Musailamah. Kalaulah wahyu itu diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu pun turun juga kepada aku. Ini dakwa Musailamah Al-Kazzab. Kemudian Al-Amr bin As pun bertanya, apakah itu? Wahyu apa yang turun kepada kamu? Surah apa yang turun kepada kamu? Kemudian dia pun membaca, ya wibrun innama anta uzunani wa sadrun wa sa'iruka hafrun naqrun. Maksudnya apa? Maksudnya, hai kelinci. Yang kelinci ni kancil lah. Hai kancil, sesungguhnya kamu memiliki dua telinga dan satu dada, dan semua jenismu suka membuat lubang dan menggali lubang. Nampak? Maksudnya apa? Maksudnya Musailamah dia reka sebenarnya. Reka ayat Al-Quran. Kemudian Musailamah pun tanya kepada Al-Amr bin As, apa pendapat kamu, hai Amr bin As? Maka Al-Amr bin As pun berkata, demi Allah, sesungguhnya aku tahu bahawa kamu ini seorang pendusta. Nampak? Maksudnya apa? Dia reka ayat Al-Quran, nak menandingi ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu suratul Asr. Ini maknanya kita melihat pembohongan yang nyata yang berlaku kepada Musailamah Al-Kazzab. Dan tuan-tuan, memang Al-Quran adalah satu mukjizat yang luar biasa, yang mana Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ini dengan susunan bahasa yang sangat halus, susunan bahasa yang sangat teratur dan indah. Tidak ada orang yang boleh menyusun satu susunan kata yang indah seumpama laksana bicara Allah Ta'ala, iaitu Al-Quran. Sebab itu disebut di dalam surah Al-Baqarah,
Allah Ta'ala mengecam kepada orang-orang kafir yang mana mereka tidak percaya, tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala mencabar mereka, fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Allah Ta'ala mencabar kepada orang-orang kafir supaya apa? Supaya mendatangkan satu surah yang sama macam Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan kamu panggillah cendekiawan, cerdik pandai di kalangan kamu selain daripada Allah untuk mencipta satu ayat yang sama macam Al-Quran. In kuntum shadiqin, sekiranya kamu benar. Tapi tuan-tuan, Maha Suci Allah, walaupun dikumpul para cerdik pandai, para ilmuwan untuk mencipta satu surah laksana macam Al-Quran, sama sekali tidak mampu. Maka begini, sama juga dalam hal ini. Apabila kita melihat Musailamatul Kazzab cuba untuk menandingi wahyu yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, iaitu wahyu suratul As ini. Maka Musailamah pun reka, ya wabrun innama anta uzunani wa sadrun wasailuka hafrun nakrun. Ini ayat yang direka. Hai kancil, wahai kancil, sesungguhnya kamu ada dua telinga, kamu ada satu dada, dan kamu ni jenis suka gali, suka buat lubang. Nampak ini? Ini pendustaan Musailamatul Kazzab. Nampak? Dan kita lihat banyak lagi bagaimana Allah Ta'ala menghina Musailamah Al-Kazzab ini apabila cuba menandingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam satu riwayat yang lain, disebut di dalam hadis, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, menyatakan bahawa pada suatu hari, menceritakan ketika mana sebelum berlakunya peperangan Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'utiyanna hazal rayah, aku akan berikan bendera ini, panji ini kepada seseorang yang mana dia ini dicintai oleh Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala mencintai dia. Maksudnya apa? Simbolik penyerahan bendera panji, simbolik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak melantik menjadi ketua angkatan perang dalam peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar adalah satu peperangan yang hebat. Khaybar adalah satu kota yang kukuh, satu kota milik Yahudi, yang mana kukuhnya tuan-tuan, sebelum boleh masuk ke dalam, dia terpaksa berhadapan dengan beberapa tembok-tembok. Mengikut riwayat ada 5 tembok. Riwayat ada 5 tembok, ada kata 7 tembok sebelum boleh nak masuk ke dalam kota Khaybar. Jadi Rasulullah kata, aku akan beri bendera ni, maksudnya aku akan melantik memimpin peperangan Khaybar ni orang yang mana Allah Ta'ala kasih kepada dia dan dia kasih kepada Allah Ta'ala. Dan Rasulullah kata, aku akan beri esok. Aku akan beri esok waktu subuh. Dan tuan-tuan, keesokan harinya subuh tu ramai orang. Ramai orang mari subuh. Sebab apa? Sebab bercita-cita dan berhajat supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik dia. Melantik dia. Dan mengikut riwayat, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyatakan bahawa demi Allah, sebelum ni aku tidak pernah bercita-cita nak jawatan. Sayyidina Umar kata, aku tak pernah rasa nak jawatan. Tapi hari tu berasa nak sangat rasa. Nak sangat. Sebab Rasulullah kabar kelebihan orang ni, orang yang Allah Ta'ala, orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak beri bendera ni, orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Sayyidina Umar kata, sehingga kan aku terpaksa jaket kaki.
Nah, jaket kaki apa ni, junga-junga kepala. Nampak? Nak suruh apa? Nak suruh Rasulullah nampak. Nak suruh Rasulullah nampak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aina Ali?" Mana Ali? Mana Sayyidina Ali? Kemudian sahabat pun kata, "Ya Rasulullah, Sayyidina Ali sakit mata." Nah, Sayyidina Ali sakit mata. Kemudian Rasulullah kata, "Panggil Sayyidina Ali mari sini." Nah, akhirnya Sayyidina Ali mari. Memang Sayyidina Ali sakit mata sungguh. Kemudian tuan-tuan, dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah ke dalam mata Sayyidina Ali. Serta-merta dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata Sayyidina Ali yang sakit tadi sembuh dengan serta-merta. Nampak? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan panji tadi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk memimpin, mengetuai peperangan Khaybar. Nah, mengetuai peperangan Khaybar. Peristiwa itu menyebabkan masyhur di kalangan para sahabat, dan peristiwa itu, berita itu sampai ke telinga Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, dan Musailamah tanya kepada pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Apa hebat Muhammad?" Dia kata. Musailamah tanya, "Apa hebat sangat Muhammad ni?" Nah, kemudian sahabat pun katalah, "Nak Muhammad dapat menyembuhkan penyakit orang sakit mata." Nah, Muhammad ludah dalam mata Sayyidina Ali, serta-merta mata yang sakit tadi sembuh. Musailamah kata, "Aku pun boleh." Nampak? Musailamah kata, "Aku pun boleh. Panggil orang sakit mata." Panggil orang sakit mata. Kemudian dia panggil orang sakit mata. Kemudian Musailamah Al-Kadzdzab pun ludah ke dalam mata orang sakit mata tadi. Dengan serta-merta, orang yang sakit mata tadi jadi buta terus. Jadi buta terus. Nah, ini adalah disebut sebagai ihanah. Ihanah ni tuan-tuan, perkara luar biasa. Yang berlaku kepada musuh Allah Ta'ala. Tujuan dia adalah untuk menghina musuh-musuh Allah Ta'ala. Perkara-perkara luar biasa, tuan-tuan, ada 5 perkara luar biasa. Maksud perkara yang mencari adat yang boleh berlaku. Yang pertama disebut irhas. Irhas ni apa tuan-tuan? Irhas ni perkara luar biasa yang berlaku kepada bakal-bakal nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Sebelum nabi, seseorang rasul itu dilantik menjadi rasul, Allah Ta'ala tunjuk dulu kepada dia beberapa perkara-perkara luar biasa, perkara-perkara ajaib. Contohnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi dilantik menjadi rasul pada umur 40, sebelum itu telah berlaku banyak peristiwa luar biasa kepada Nabi. Semenjak daripada Nabi lahir lagi. Nah, sebagaimana kita baca dalam sejarah. Nah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, nah, maka terpadam api sembahan Majusi. Api tak pernah padam, tiba-tiba padam. Dan ibu Nabi Siti Aminah melahirkan Nabi dalam keadaan tidak rasa sebarang sakit pun. Nah, kemudian Nabi membesar menyusu. Nah, dibawa balik Halimatus Sa'diyah ke perkampungan Bani Sa'ad. Bila dia bawa balik ke perkampungan Bani Sa'ad ni tuan-tuan, kampung dia yang kemarau kering kontang. Nah, tiba-tiba subur. Kambing-kambing yang kurus tiba-tiba jadi gemuk. Nampak? Kemudian bila Nabi besar lagi, nah, Nabi ikut perjalanan dagang pak saudara dia Abu Talib. Dan sepanjang perjalanan awan menaungi dan meneduhi Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang perjalanan. Ini dipanggil irhas. Irhas perkara luar biasa yang berlaku kepada bakal rasul. Sebelum dilantik jadi rasul, Allah Ta'ala beri dulu perkara luar biasa. Yang kedua, perkara luar biasa yang disebut iaitu mukjizat. Mukjizat ini perkara luar biasa yang berlaku kepada nabi-nabi dan rasul. Tujuan dia adalah untuk membuktikan benarnya nabi-nabi dan rasul. Mukjizat ni banyaklah.
Sebagaimana kita sedia maklum, mukjizat Nabi Musa, mukjizat tongkat boleh bertukar jadi ular, tongkat boleh mengeluarkan air, ketuk di batu fanfajarat min husnata asyrata aina. Dengan tongkat ketuk di batu tubik 12 mata air. Tongkat Nabi Musa mukjizat dapat belah laut. Mukjizat apa lagi? Nabi Ibrahim tidak hangus terbakar. Mukjizat Nabi Daud dapat melembutkan besi. Besi buat main macam baju itu ya tuan-tuan. Mukjizat Nabi Isa dapat menyembuhkan penyakit, dapat menghidupkan orang yang telah mati. Banyak lagi mukjizat. Mukjizat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi dapat membelah bulan. Mukjizat Nabi dapat mengeluarkan air daripada celah-celah jari. Itu dia mukjizat. Perkara luar biasa yang berlaku kepada Nabi-Nabi dan Rasul. Yang ketiga, perkara luar biasa yang boleh berlaku dalam kehidupan disebut sebagai Al-Karamah. Al-Karamah ni apa? Al-Karamah ni perkara luar biasa yang berlaku kepada para kekasih Allah, para wali Allah, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Hak ni tuan-tuan biasa kita dengar dalam masyarakat kita, kisah-kisah para wali, kisah-kisah keramat yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya hak kisah yang masyhur, kisah Tok Kupaloh sebagai contoh. Ulama Terengganu kita, Tok Kupaloh ulama yang besar, penasihat sultan kita. Tuan-tuan, Tok Kupaloh ni, ini cerita yang masyhur di kalangan masyarakat kita lah. Nak khabar karamah yang ada ketika mana zaman penjajahan Inggeris, mari nak ambil tanah negeri kita ni, negeri Terengganu kita ni. Jumpa dengan sultan Inggeris nak ambil tanah ni. Sultan kata negeri ni ada tuan dia. Kalau mau nak tanah ni, pergi tanya Tok Kupaloh lah. Pergi tanya Tok Kupaloh. Jadi Inggeris pun pergi. Pergi ke rumah Tok Kupaloh. Jumpa. Nak ambil tanah negeri Terengganu ini. Maksudnya nak jajah negeri Terengganu. Tok Kupaloh kata ambil lah. Ambil lah, nak banyak anak pun bubuh dalam kapal. Selagi boleh bubuh lah. Nampak? Maksudnya apa? Bila dengar gitu, Inggeris ni marah . Penjajah marah, maknanya apa? Nyenyeh lah. Bukan nak tanah, nak tanah bunga. Dah ni tanah nak ambil negeri. Tok Kupaloh kata ambil anak banyak anak bubuh dalam perahu mu, ambil anak. Menyebabkan Inggeris rasa sangat marah. Apabila Tok Kupaloh menyindir dia, bila marah gitu, tuan-tuan marah, bangun nak balik. Bila bangun nak balik, tuan-tuan, tiba-tiba kursi dia duduk tu lekat punggung. Lekat punggung orang putih ni. Lekat punggung nak balik dengan punggung kursi-kursi. Tok Kupaloh kata, mu ni dah lah tanah negeri aku mu nak ambil, kursi rumah aku pun mu nak ambil kau. Nampak? Lekat di punggung. Ini karamah, perkara luar biasa yang berlaku pada wali-wali kekasih Allah Ta'ala. Marah orang putih ni, tuan-tuan. Balik, tuan-tuan, naik perahu. Tok Kupaloh pun nak naik juga perahu, tapi nak pergi tak lain. Tok Kupaloh buat sengit piyah ya, tuan-tuan. Sengit bot dia terbalik belaka orang putih. Ini kisah yang masyhur. Kisah-kisah para wali yang masyhur di kalangan rakyat kita, di kalangan rakyat Terengganu. Dan kisah ini tuan-tuan ada disebut dalam cacatan sejarah negeri Terengganu. Yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Ali. Ada buku dia di Perpustakaan Terengganu kita. Yang mana tanah Inggeris nak ambil itu tanah Bukit Besar. Kawasan Bukit Besar. Itu yang disebut dalam buku sejarah negeri kita lah. Okay. Itu disebut karamah. Yang keempat, perkara luar biasa yang boleh berlaku, iaitu disebut sebagai isti'anah. Isti'anah ni apa? Isti'anah ni perkara luar biasa yang berlaku kepada sesiapa sahaja
kepada orang yang memohon minta tolong kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau dia minta tolong pada Allah Ta'ala boleh tolong. Nah, dengan apa jua cara yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Saya datangkan satu contoh kisah bagaimana isti'anah ini boleh berlaku. Disebut dalam satu kisah yang masyhur bahawa suatu hari ada seorang pencuri. Seorang pencuri ni dia masuk dalam rumah seorang lelaki lah. Dan rumah ni, tuan rumah ni adalah orang yang soleh, orang yang baik. Dan pada masa tu tuan-tuan, kalau dulu ialah mencuri ni tengah malam lah, nak malam. Pada masa itu tuan rumah sedang bangun qiyamul lail, bangun semayang. Nah, jadi bila bangun semayang ni, perampok masuk dalam rumah, curi-curi ambil semua barang. Akhirnya jerepok dengan tuan rumah. Nah, tuan rumah hok bangun qiyamul lail ni. Jadi bila jerepok dengan perampok pun tagak dia. Tagak tuan rumah. Perampok kata, aku nak bunuhmu. Nah, aku nak bunuhmu dah sebab mu tengok dah aku ni. Nah, kalau dak bunuh kan repot polis kena tagak maknanya gitu. Jadi tuan rumah kata, minta tolong jangan bunuh saya. Jangan bunuh saya. Kalau mu nak ambil harta, ambillah. Nak ambil semua harta dalam rumah aku ni, ambillah. Tapi minta tolong jangan bunuh saya. Tapi perampok ni tuan-tuan, perampok yang jahat. Nah, perampok ni kata, hartamu aku nak ambil dan kamu aku nak bunuh juga. Nampak? Sebab perampok ni memang jahat betul. Nah, sebab dia tak ambuh. Kalau lepas lagi, repot polis dia kena tagak. Jadi tuan-tuan, perampok pun nekat nak ambil semua harta dia dan nak bunuh tuan rumah. Tuan rumah ni kata, dah kalau gitu, okeylah. Kalau kamu nak bunuh saya nak minta satu permintaan. Nak minta satu permintaan. Izinkan saya semayang 2 rakaat. Jadi perampok kata, semayang nak semayang pun. Jadi diizinkan. Mengikut riwayat menyebut bahawa, tuan rumah ni, dia kata, kalaulah aku ni tak takut bahawa kamu kata aku ni penakut, nescaya aku akan semayang panjang. Tapi aku semayang pendek je. Sebab apa? Kalau aku semayang panjang, kamu kata aku menakut pula, orang takut mati tu. Jadi dia semayang ringkas sahaja. Dia semayang 2 rakaat. Selepas dia semayang 2 rakaat, dia pun berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia berdoa tuan-tuan dengan doa Ismullahil Azam. Ni kita nak sebut satu rahsia. Doa Ismullahil Azam, nama-nama Allah Ta'ala yang agung. Al-Asma'ul Husna. Sebab tu tuan-tuan, Al-Asma'ul Husna ni hebat. Bagi orang yang merasai, mengetahui akan khasiat dia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Ta'ala itu nama-nama yang baik, maka serulah, panggillah, berdoalah kamu dengan nama-nama al-asma'ul husna. Jadi tuan rumah tadi pun doa, ya hayyu ya qayyum, ya latif ya latif ya latif, ya wadud ya wadud, ya zal arshil majid, fa'alun lima yurid, ya muris arisni, ya muris arisni, ya muris arisni. Panjang lagi doa dia, tapi saya sebut sikit. Maknanya semua sebut Ismullahil Azam tu. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Latif, ya Wadud, ya Zal Arshil Majid, Fa'alil Malwi. Ini semua ya muris arisni. Wahai Tuhan yang Maha Penolong, tolong aku. Arisni, tolong aku wahai Tuhan. Tolong aku wahai Tuhan. Cuba tuan-tuan bayangkan, saat perampok nak bunuh kita, kenapa kita boleh buat tuan? Perampok letak pedang kat tekak kita, kenapa kita boleh buat? Nak telefon polis 99 tak dang dah. Nak tolong, nak minta tolong, tak dang dah. Pedang tekak dah ni tuan.
Pada masa tu dia kata, ya Muris Arisni, ya Muris Arisni, wahai yang pembantu, wahai yang penolong, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Tuan-tuan, disebut bahawa tidak sempat habis doa yang dibaca, tiba-tiba datang dua orang lelaki yang berjubah hijau. Tiba-tiba dengan serta-merta dua lelaki ini pada dia ada dua bilah pedang. Dan tuan-tuan, dua lelaki ini dengan tiba-tiba memenggal kepala perampok tadi, tergolek kepala jatuh depan. Terkejut dia. Nah, terkejut dia. Dia pun bertanya, siapa kamu? Nah, memang tuan-tuan tengah malam, tiba-tiba mari dua orang masuk kat mana? Tak tahu. Lepas tu dia tuan rumah tadi tanya, siapa kamu? Maka dua orang tadi menjawab, yang berjubah hijau tadi jawab, aku adalah malaikat di langit yang mana kamu seru nama aku tadi, dan Allah Ta'ala izin aku untuk menyelamatkan kamu. Ini dia disebut sebagai isti'anah, iaitu perkara luar biasa yang berlaku kepada siapa saja, dengan sebab minta pertolongan, minta tolong Allah Ta'ala. Yang mana kadang-kadang bila seseorang itu mohon pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala membantunya, menolongnya mengikut jalan yang tidak disangka-sangka. Itu dia al-isti'anah. Yang keempat, yang kelima, perkara luar biasa disebut sebagai ihanah. Ihanah yang kita baca ni, dalam kisah Musailamah Al-Kazab tadi. Musailamah nak tiru mukjizat Nabi, Musailamah pun pergi ludah ke dalam mata orang yang sakit. Bila ludah, bukan sembuh. Bila Musailamah ludah, buta terus mata dia. Ini penghinaan kepada musuh Allah Ta'ala. Dan yang keenam, perkara luar biasa yang boleh berlaku dalam masyarakat kita, iaitu disebut sebagai sihir. Sihir ni perkara luar biasa yang berlaku, yang mana melalui perantara jin dan iblis. Dan tuan-tuan, sihir adalah di antara dosa-dosa besar, sebagaimana disebut adalah hadis Nabi, ijtanibu sab'ati maubiqat, jauhilah kamu daripada perkara dosa yang membinasakan, iaitu salah satunya sihirlah. Itu cerita dia. Kita kembali kepada perbahasan surah Al-Asr kita. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa seandainya manusia mencermati, memahami surah ini secara saksama, nescaya surah ini sudah cukup mencukupi untuk mereka. Maksudnya Imam Syafi'i kata, kalaulah manusia mengamati sepenuhnya surah Al-Asr ini, nescaya padang dah surah ni, mencukupi dah surah ni sebagai bekalan dalam kehidupan kita. Wal asri, demi masa. Di sana ada dua penafsiran. Wal asri yang pertama menyatakan masa secara keseluruhannya, sama ada masa yang terdahulu, masa sekarang dan masa akan datang. Iaitu mencakupi keseluruhan masa lah. Dan sama ada masa itu wujud kebaikan ataupun wujud keburukan. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua menyatakan wal asri, maksudnya demi waktu asar. Demi waktu asar. Jadi tuan-tuan, sini ada dua tafsir lah. Yang pertama, demi masa secara keseluruhannya, masa yang terdahulu, masa sekarang dan masa akan datang. Tafsiran yang kedua, iaitu daripada Zaid bin Aslam, menyatakan wal asri itu maksudnya demi waktu asar. Dan pendapat yang masyhur, pendapat yang popular adalah tafsiran yang pertama, iaitu demi masa. Nampak? Demi masa secara umum keseluruhan. Dan kenapa Allah Ta'ala menyebut wal asri, demi waktu asar tadi? Sebab tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kerana apabila kita melihat wal asri, demi waktu asar, waktu asar ni tuan-tuan, kedudukan dia kat mana? Asar ni kedudukan dia di penghujung. Kalau kita tengok pergerakan waktu solat, bermula dengan waktu subuh, kemudian panjang waktu zuhur,
Kemudian zuhur panjang, waktu asar. Asar ni tuan-tuan dia duduk penghujung hari dah. Nah, maksudnya apa? Kak nak petang garik dah. Sebab apa Allah Ta'ala menggunakan perkataan demi waktu asar? Sebab tuan-tuan kebiasaan manusia ni bila hujung barulah timbul penyesalan. Penyesalan tu duduk di hujung. Tuan-tuan jarang penyesalan duduk di awal. Betul tak tuan-tuan? Nah, kalau kita tanya anak-anak kita hok kecil. Nah, umur 4, 5, 6 tahun. Nah, abang ada nyesal tak dalam hidup? Tak ada. Nah, tanya anak-anak kita, abang ada nyesal tak? Tak ada. Tapi tuan-tuan cuba tanya. Nah, di kalangan kita, tanya tok-tok kita, tanya ayah-ayah kita, ataupun tanya pada diri kita sendiri. Contohnya saya tanya diri saya sendiri, ada menyesal tak? Bila ustaz masuk umur 40 tahun, ustaz ada menyesal tak? Oh, kita akan menyatakan banyak penyesalan dalam hidup kita. Nampak? Maknanya mari umur 60 tahun baru nyesal. Allah, mari umur 60 tahun baru nyesal. Allah, nyesalnya aku dok ngaji dulu molek-molek. Kalau dulu ngaji Al-Quran comel, hari ni boleh join tadarus Al-Quran. Nah, boleh ngapa Al-Quran, boleh baca Al-Quran. Nah, tapi bila mari ujung Allah, nyesalnya tak belajar dulu. Nyesalnya tak mari jemaah dulu. Nah, dulu kita kata masa muda-muda tak apalah, tak mari masjid lagi pun. Nanti peceng lah kita mari masjid. Tuan-tuan, dok dang peceng kena gaul. Nah, dok dang peceng kena kecing mani, darah tinggi jatuh, tak boleh mari masjid. Allah, bila duduk rumah nyesalnya aku dah mari masjid dulu. Nampak? Maksudnya apa? Penyesalan tu duduk kat hujung. Wal asri. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita hidup dalam hari kita ni sehari yang nak. Kita tubik gelak dengan urusan kita, urusan tu, urusan ni. Tiba-tiba sudah lah asal dah. Nampak? Dah buat kerja apa asal dah sekarang dah. Nampak? Maknanya asal tu baru sudah. Padahal tadi kita sibuk lelah pergi mari. Lah asal dah sekarang dah. Tadi kata nak baca Al-Quran, tak baca sekarang hari ni, tak baca, tak ngaji hari ni. Tadi bangun subuh tadi kata nak semayang duha, tak semayang duha sekarang hari ni. Nah, tadi kata nak berzikir, tak berzikir sekarang. Maknanya asal baru sedar tuan. Maka itu wal asri. Nampak? Tapi tuan-tuan, walaupun di situ di penghujung Allah Ta'ala tak tinggal kita. Walaupun kita telah kerugian sepanjang masa separuh hari dah, daripada waktu subuh sampai ke petang, manusia itu kerugian. Nah, tetapi Allah Ta'ala ada lagi peluang yang kedua. Lepas waktu asar, waktu garik, waktu isya. Tuan-tuan tak tengok, waktu maghrib dengan isya ni tuan-tuan, waktu yang singkat saja, 30 minit ya. 30 minit. Maksudnya walaupun seseorang itu telah menyesali, telah menyesal sepanjang hari kehidupan dia, daripada pagi sampai ke petang, tak ada amal dia buat. Tapi tuan-tuan, Allah Ta'ala beri peluang kedua, iaitu garik isya. Nampak? Garik isya. Tapi tuan-tuan, peluang kedua ni tak lama. Tak lama macam peluang awal tadi. Daripada waktu pagi sampai ke petang, lama tu tuan-tuan. Kat 10 jam tu, daripada pagi sampai petang, 10 jam. Maknanya kalau 10 jam itu disia-siakan tanpa sebarang amal, Allah Ta'ala beri lagi second chance. Peluang yang kedua, awak ada lagi maghrib dengan isyak. Tapi maghrib isyak ni pendek sajalah. Tapi tuan-tuan, kalau dah ambil gak peluang yang kedua ini, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Memang rugi betul lah.
Nah, memang rugi betul. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Orang-orang yang beriman, tuan-tuan, sama sekali tak pernah rugi. Orang-orang buat amal soleh sama sekali tak pernah rugi. Kerana orang beriman, setiap apa jua tingkah laku perbuatan dia berpahala di sisi Allah Ta'ala. Ajaba li amri mu'min inna amrahu kullahu khair. Ajaib sungguh urusan orang beriman. Kerana apa? Setiap urusan dia dalam keadaan kebaikan. Maksudnya dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Dan seterusnya sifat orang yang tidak rugi, watawasau bil haq, berpesan dengan kebenaran, dan watawasau bis sabr, berpesan-pesan dengan sabar. Dalam kita nak memberi pesanan mesti sabar. Mesti sabar untuk mendapat kurnia kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala alam. Aqulu ma sami'tum, aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.